kitab Safinatun Najah. Masih lagi dari bab haid, nifas dan istihadah. Soalnya kan? Jawab soalnya kan? Dia kata syarat istinja guna 3 biji batu. Jika rasa was-was, apa hukum dia? Apa hukum jika guna lebih daripada 3 biji batu? Dia tanya kita mengenai istinja. Istinja kalau dalam fiqh masih lagi dalam bab pertama lah, bab utama dalam bab fiqhnya bab istinja. Jadi syarat istinja dia kata guna 3 biji batu. Jadi kita nak jawab pun kena betul sikit ni. Kena betul soalan. Syarat istinja guna 3 biji batu. Bukan syarat istinja tu kena guna biji batu. Syarat istinjanya dia kena bersih daripada najis, sama ada najis aini ataupun najis hukmi. Jadi sama ada kita nak istinja pula syarat dia panggil nak istinja boleh istinja guna batu ataupun guna air. Sama ada kita nak guna batu ataupun nak guna air. Nak tanya sini, mana afdal, mana lebih banyak pahala, mana lebih terbaik, guna batu atau guna air? Air. Mana jawab air ni? Air. Anda ulas sekali lagi. Soalan dia mana lebih afdal, mana lebih banyak pahala, mana lebih terbaik, guna air ke guna batu bila istinja? Jawab dia je salah berlaku. Itulah kena belajar. Jadi betulnya adalah afdalnya guna dua-dua. Dengan makna kita istinja guna batu dulu, buai bagi air najis. Buai air najis, lepas tu baru guna air. Itu lebih afdal. Paling utamanya guna batu untuk menghilangkan dipanggil toko tu air najis. Lepas tu baru kita basuh dengan air. Itu paling utama. Siapa sini pernah istinja guna paling afdal? Malah nak mengaku. Tapi tu dalam bab fiqh kita paling afdal. Tapi kita biasanya guna air. Ulama sebut kalau dibandingkan air ke batu mana afdal? Mana orang panggil lebih utama? Kalau salah satu, mana lebih utama? Air ke batu? Saat ni paling utamanya kita guna dua-dua. Guna batu, sama ada batu saat ni sebutir batu ada 3 bucu ataupun sebutir 3 butir. Kalau salah satunya mana lebih afdal? Air. Apa ni jawab? Salah juga. Salah macam ni. Afdal ialah kita guna apa yang kita tak berani. Itu aja. Gelilah guna batu tu. Ulama sebut setengahnya afdal guna batu. Sebab apa? Sebab nak lawan nafsu. Tak biasa guna cuci kau tak tahu tu. Maka kita lawan guna batu. Waktu lebih afdal. Tapi seafdal air lah. Sebab apa? Air dia menghilangkan, dipanggil bau, rasa dan juga orang panggil diri najis ni. Ada batu dia menghilangkan air najis ni. Ada pun dipanggil bau tu masih ada lagi. Tapi kalau buat istinja tak ada masalah lah. Cuma nak royak kalau afdal mana? Afdalnya guna dua-dua, satu peringkat paling besar. Yang kedua guna air. Tapi kalau lah nafsu kita tak suka batu, kita lawan nafsu guna batu, afdal lah sebutnya guna batu daripada guna air. Batulah. Kalau dalam hidup kita ni kalau boleh adjust sekali. Adjust sekali seumur hidup ni, belum pada mati ni guna dua-dua sekali. Lepas sudah guna kat basuh, tak tambah lagi lah. Abang ada tanya, mak batu ke apa tu? Batu hikmah. Boleh guna. Lepas tu dia tanya sini. Dia tanya, jika rasa waswah apa hukum dia? Okey, waswah ni dia baik daripada syaitan. Minal jinnati wan nas. Maka waswah ni daripada syaitan. Apa hukum dia? Hukum dia kita kena lawan waswah lah. Lawan waswah supaya kita ni kena yakin. Batu orang yang kebanyakan orang waswah ni dia kurang ilmu.
Mandi wajib ni sah dah basuh mulut, basuh cuci dah basuh mulut. Sepatutnya mandi wajib 2 minit ya, mandi wajib. Jadi wajib dia. Apa tu? Dia was-was, dia ragu-ragu. Kita bila kita basuh, syarat mandi wajib 2 ya. Niat angkat hadas besar, mandi wajib, dan kedua sampai air ke seluruh anggota zahir badan. Dah basuh cuci kena dah kat badan. Jadi was-was ni dia rasa tak yakin. Cuci kodok itulah lama dah ada tanda. Tu dia. Maka kena lawan. Hukum dia nya sah. Sampai ulama sebut kalau dalam was-was bagi was-was tinggi sangat boleh dimaafkan bagi orang sana dia nak mayat. Contoh, dia nak sembahyang dia kata takbir Allahu Akbar. Dalek sabab Allahu Akbar tak lagi niat dia. Jom kodok. Dibolehkan dia ni bagi orang was-was yang tinggi. Dibolehkan bagi dia niat sebelum daripada akad takbir. Ini ulama sebut bagi orang yang was-was dia tahap dewa ataupun tahap tinggi pada dewa. Yang sangat-sangat. Ada biasa-biasa ni, so tak suka tak tu akad sekali lagi. Tu dia. Lebih pada 3 kali sebaiknya ambil wuduk yang bagus. Seolahnya wuduk saat ni basti dah soalan. Tak ada masalah. Hukum dia sah. Hukum dia sah, cumanya orang panggil kita duk ragu-ragu. Orang yang was-was ke dia ubat dia. Apa ubat dia? Nasi goreng ubat dia. Orang was-was. Gapo? Dia panggil nak menghilangkan was-was ni sebenarnya kena ada ilmu, yang kedua kena yakin apa yang kita buat. Habis was-was. Saya ada saya lah. Anak apa ya? Anda ada? Anak enta ada. Okey, ada sayangnya dia was-wasnya asalnya nak ayat bahaya kalau kita duduk jaga dia, duduk siram dia. Saya anak ni dia was-wasnya tahap cucu dewa tu. Tapi dia nak layan. Basuh dah, dia kena tai cicak. Dia cium, dia basuh pun, dia basuh pun 3 kali. Tapi dia layan. Jadi was-wasnya kau naik siapa ini boleh kata saya boleh pergi jumpa dia. Nama dia Zulhilmi. Lalu dia duduk buat ada sini ke? Orang lain. Semua siapa dia lalu dah sekitar lebih kurang. Siapa dia lalu duduk buat rawatan, orang panggil ujian minda lah kita panggil di hospital HSM setiap hari kena pergi. Sebab apa? Sebab dia nya setahun dia duduk layan was-was. Setahun. Asalnya cucu dewa naik kepada anak dewa. Lah kali tahap dewa. Tu bahaya lawan was-was. Bahaya kita duk ikut was-was. Setan hukum itulah setan dia panggil allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan ni biasa dia yuwaswisu fi. Dia bisik telinga kita. Tak sah. Bangun lagi tu, najis lagi tu. Fi sudurin nas, dari hati manusia. Tu. Dah baca semua tu. Habis. Banyak soalan. Apa hukum jika guna lebih daripada 3 biji batu? Tak ada masalah. Hukum dia guna sebutir batu yang ada 3 bucu ataupun 3 biji batu. Sebutir batu ada 3 bucu, tak apa, boleh sah. Ataupun guna 3 butir batu, tak ada apa. Cuma ulama wayak kalau kita guna lebih. Contoh kata guna 4, afdal tambah jadi ganjil 5. Kalau kita guna sampai ni putih batu, afdal tambah ganjil jadi 7. Guna 10 putih batu, afdal ganjil tambah yang ke sebelah walaupun cuci dah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suka kepada benda ganjil. Innallaha witrun yuhibbu witra. Allah Ta'ala ganjil, suka kepada benda-benda yang ganjil. Tu 3. Kalau kita kata basuh dah, cuci dah, kali yang keempat, sunat tambah selagi istinja guna batu kali yang kelima. Tak ada masalah. Habis. Soalannya habis. Terus kepada pengajian kita ini, maaf lewat sikit tadi. Jadi duduk cek, rujuk kitab habis kurang ada banyak perkara lah nak royak hari ni ya. Cuma tak ada hari ni lah. Cuma nak tunjuk nak nyaru. Okey. Sebelum masuk kepada orang panggil 7 panggil mengenai istihadah, nak panas sekali lagi. Ni asal benar supaya kitanya tak terlupa lah.
Okey, kamu dia hit. Panas orang manusia enggak? Okey, ke dia hit. Darah semula jadi dari pangkal rahim yang keluar daripada pangkal rahim, ujung daripada rahim pada keadaan wanita sihat dalam keadaan sehat pada tempoh tertentu. pada tempoh tertentu fi awqatin makhsusah. Okey. Sikit-sikit hit. Sampai belah ya. Bukan buat nego ni. Sesikit hit je 24 jam ataupun 1 hari 1 malam. Sebanyak-banyak hit 15 hari 15 hari 15 malam. Hit pertama nak pergi ke hit kedua, ambil masa tempoh menunggu kita panggil 15 hari 15 malam. Tidak masuk hit kedua melainkan ada tempoh suci 15 hari 15 malam. Okey, standard hit. Bukan hit motor apa ni? Standard hit ya. 5 hari ataupun 6 hari ataupun 7 hari. Kebiasaan. Dengan makna sebulan tu boleh main 2 kali. Lebih kurang. Okey, apa nifas? Dia nifas lelaki ni. Darah yang keluar selepas wiladah. Aiwan. Okey, macam mana? Apa nifas? Darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Rahim kita kosong. Bukan rahim kita, rahim dari mana? Kosongnya rahim adalah darah. Okey, patut nak tanya. Patut kalau darah keluar ketika beranak, darah kau? Wiladah beranak. Darah ketika wiladah. Apa? Istiadah. Bahaya tu. Nifas darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Rahim tubik, anak tubik, baby tubik, ataupun tangis saja tubik. Tubik tangis ya? Buat bis, tak masalah. Tubik, lepas tu baru dah dipanggil darah nifas. Okey, lah ni nak cara pasalnya budak saat ni tubik sekali dengan darah. Darah tu darah kamu? Darah kamu? Nak jawab kan? Okey, nak jawab tak tahu gitu. Nifas, okey, nifas dulu faham. Nifas darah yang keluar setelah kosongnya rahim. Soalannya, sebelum daripada kosong rahim tu keluar baby wiladah saat ni, darah keluar sekali dengan budak tu, darah ke dia tu. Okey, tak kaya tak nak bagi darah budak. Sebab okey, darah buat ada berapa darah buat? 3. Sebenarnya bukan 3 pun. Ada lagi, ada lagi. Darah yang keluar, dia keluarnya daripada faraj. Apa makna faraj sebenarnya? Faraj apa makna dia? Siapa tahu? Faraj kena kepada kemaluan perempuan, betul. Tapi apa makna faraj sebenarnya? Pangkal rahim itu sebahagian daripada faraj. Tayar ni apa? Tayar tu sebahagian daripada mutu. Bukan mutayar tu mutu. Tayar tu sebahagian daripada mutu. Spare part kita buat. Kemaluan perempuan. Jadi kalau perempuan tak malu, tak ada kemaluan. Okey, apa makna faraj sebenarnya? Kita kena faham faraj. Faraj ni biasa dengar ada orang lepas hari kami pada Jumaat, untuk email ataupun untuk bila ataupun pagi jumpa baca Yasin ni, dia doa. Apa doa antaranya? Allahumma farrij. Okey, minta faraj. Allahumma farrij. Lepas tu tambah pula email, tambah lagi farrij humumana. Lepas tu tambah lagi ya mufarriju farrij. Aku buat minta faraj kan. Ya mufarriju farrij. Kau kita email minta faraj. Ini benar. Allahumma farrij humumana ya mufarriju farrij. Jadi dia farah benar. Faraj. Sudah. Apa makna faraj? Siapa tahu? Nabi Ali.
Faraj. Okey, Farah tu nama orang ke? Pada ni lagi kita ini. Kita besok bermain. Faraj. Apa makna Faraj? Orang bukan kena tahu ni. Tak dah, satu tahu cuma yang kena tahu tu lebih baik lah. Okey, Faraj ni dia panggil lubang. Ataupun kita panggil kosong. Jadi bila tak imam minta Allahumma farrij, ya Allah farrij, ya Allah kosongkan, ataupun ya Allah lapangkan. Allahumma farrij, ya Allah lapangkan. Nasuh kita ni tak ada masalah kosong, masalah kalau ada penyakit, lapangkan penyakit, nasuh kosong. Jadi farah ni kena kepada dipanggil lubang yang panggil kosong. Farrij humumana. Apa makna farrij humumana? Dia panggil kosongkan humumana, kesedihan kami. Kesedihan kami. Kalau kita ada masalah apa kak? Doalah ya mufarrija farrij. Farrij humumana, kosongkan. Dipanggil kesedihan kami. Ya mufarrij ni nama Allah. Sifat yang dipanggil nama Asmaul Husna. Ya mufarrij, wahai Tuhan yang melapangkan. Wahai Tuhan yang melapangkan, farrij, lapangkan, kosongkan. Tadi dah. Jadi faraj kena kepada lubang. Okey, di lubang ni umumnya adanya jenis darah. Kita biasa tahu je 3. Haid, nifas, istihadah. Ada pun wiladah bukan darah. Wiladah adalah digilah beranak. Okey, kalau kita mengaji secara detail lagi, dia ada selagi darah. Yang mana darah yang keluar daripada farah ni 4 lah secara umum, tapi lebih masyhur 3. Haid, nifas, istihadah. Yang sebenarnya ada selagi panggil darah damu talq ataupun damu talq, THALQ, talq. Damu talq ni dipanggil darah yang keluar ketika budak saat ni lahir. Tak tapi tak apa. Damu talq ni dia panggil darah sakit beranak. Bahasa kita agak sakit beranak. Jadi umumnya darah bagi perempuan ada 4 lah secara umum. Tapi masyhurnya 3. 3 tu darah dipanggil, kita nak bincang itu ke apa, nifas tu ke apa, istihadah tu ke apa. Tapi ada selagi darah dipanggil damu talq. Darah keluar sakit beranak, keluar bersama dengan baby, dengan bayi. Ya bi. Okey, nifas kita berhadap nifas. Sesikit-sikit nifas berapa? Satu lahzah, satu saat. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. 60 hari. Standard nifas 40 hari. 40 hari. Disebut oleh hadisnya perempuan di zaman Rasulullah dia menunggu selama 40 hari. Itu nak ayat kebiasaan nifas 40 hari. Bukan nifas tu 40 hari, kebanyakannya 40 hari. Boleh jadi 45, 50 ataupun 60. Okey, yang ketiganya istihadah. Istihadah nama sama radionya, nama glamour dia adalah Darah fasad. darah fasad. Okey, apa dia darah fasad? Apa dia istihadah? Darah Penyakit. darah penyakit. Lagi? Keluar dari hujung urat ke bawah rahim. Yang keluar daripada kalau haid dia panggil daripada pangkal ujung sekali, dalam sekali. Adapun istihadah keluar daripada panggil awal ataupun kita panggil apa? Puncak. Puncak rahim, mana awal sekali rahim yang keluar. Dia pula keluar bila dia keluar? Tidak melampaui. Okey, saat ni dah sikit lagi. Damu talq ni dia darah sakit beranak. Tapi boleh jadi kalau dia tubik
mengiring, boleh jadi dia saat ni kalau dia tubik mengiringi haid, dia termasuk juga darah haid. Lepas tu bila 3 tu, sebab dia ni kalau dia tubik mengiringi haid, dia dipanggil darah haid. Okey. Darah istihadah ataupun darah fasad, dianya keluar lain daripada keluarnya darah nifas dan darah haid. Okey, baik. Atau hak asal dia. Okey, bila selesai hak tu masuk kepada apa panggil kita picture-nya. Ada cerita tak tak ingat. Sepatutnya kalau nak cerita pasal haid, cerita tak pasal apa panggil pasal anak juling. Kita tak. Tak kira. Pasal anak juling. Tak kira. Ni nak bayang boleh ni. Okey. Orang Yahudi. Orang Yahudi dia panggil zaman Nabi. Orang Yahudi zaman Nabi, apa dia panggil pegangnya dia? Pegangnya dia nya orang yang setubuh isteri dia ni, orang lelaki Muhammad ni. Orang perempuan orang Yahudi zaman Rasulullah, dia berpegang bahawa kalulah ni dia panggil etikot dia ni, kalulah suami setubuh isteri kuk belakang. Suami setubuh isteri dia, jimuk isteri dia, tak apa hujan, tak dengar mana lah, bodoh lah. Okay. Suami setubuh isteri dia kuk belakang, bukan kuk lubu. Maksudnya dia duduk belakang, dia baik kuk faraj juga. Suami setubuh isteri dia kuk faraj, tapi suami duduk belakang. Maka bagi orang Yahudi zaman Rasulullah, dia kata akhir boleh hanuknya juling. Tu bagi orang Yahudi beranggap iktikad dia. Maka sahabat aku pelik lah, YOLO kau ni. Masa tu dia panggil Nabi adalah. Maka sahabat pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, betul kau tak pegangan Yahudi ni yang menyatakan kalulah suami setubuh isteri faraj, tapi kok jalan belakang, suami duduk belakang, adakah betul boleh anak juling? Tu pegangan Yahudi. Maka Nabi menolak, menyakal, dia panggil kata-kata saat ni. Maka dia panggil Nabi sebut 2 ayat antaranya. Pertama dia panggil nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Jadi bila Nabi dengar cerita saat, Nabi kata tak benar. Dalam agama kita, agama Islamnya, Nabi baca satu ayat, nisa'ukum harsul lakum, perempuan-perempuan kamu harsul lakum. Apa harus? Harus adalah ladang. Kalau kita kasih modal bahasa stand agak kile lah. Bukan kile Amerika, kile bagi anak lah, kile bagi anak. Jadi orang Yahudinya beranggapan setubuh isteri kuk balik belakang farak juga, dubu tu memang haram lah. Kuk balik belakangnya boleh anaknya juling dia kata. Maka sahabat tanya Rasulullah menyangka ayat kata-kata saat ni. Maka turun ayat nisa hukum harsul lakum, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum wa qaddimu li anfusikum. Maka bila turun ayat ni, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Fa'tu harsakum, tambah sekali lagi, anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Apa makna dia? Nisa'ukum, perempuan-perempuan kamu. Dengan makna perempuan-perempuan kamu termasuk isteri ataupun hamba sahaya zaman dulu. Dan tak ada dah, maka isterilah. Bila sebut nisa'ukum, isteri-isteri kamu. Isteri-isteri kamu tadi, kalau orang itu nikah 2, 4 dan sebagainya lah. Okey. Disebut oleh Allah Ta'ala, nisa'ukum harsul lakum. Isteri kamu adalah kilang bagi kamu.
ladang bagi kamu. Ni nak tolak pahaman Yahudi yang kata boleh anak juling kalau suami setubuh kat belakang. Nisa'ukum harsul lakum, perempuan-perempuan kamu adalah ladang bagi kamu. Dah ladang kita, contoh dia, tanah kita. Lepas tu kita nak tanah kamu, ikut kita lah. Tak boleh dia kena tanah duit kunyit ya. Tak boleh tanah tu pun, oleh tanah gelas tak boleh tak. Ikut kita, nak tanah kamu dah. Tu ikut kita. Maka bila lagu tu nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum, maka dipanggil datangilah harsakum, kilang kamu, ladang kamu, annasyitum, ikutlah ke mana mula. Dengan makna kita orang lelaki juga jelas mendengar. Tak tahu. Okey. Nisa'ukum harsul lakum annasyitum wa qaddimu li anfusikum, ikutlah. Mengganggu banyak. Okey. Fa'tu harsakum annasyitum, ni ayat jelas. Nak ayatnya bagi suami, nak kata Cik Mahal lama sebut sikit lebih kurang. Ikutlah nak pesi mana, nak ski mana, boleh belah. Syaratnya jangan ikut lupa belakang. Ni biar jelas molek. Supaya kita tidak peheh dengan peheh Yahudi. Dengan makna kita tidak Yahudi. Kita pun tak isi barang untuk jadi Yahudi, tapi kita pehehnya Yahudi. Jangan harga Yahudi tu lain suku. Harga Yahudi. Okey. Disebut oleh ayatnya, fa'tu harsakum, datangilah ladang kamu, setubuhlah isteri kamu, ikut mana caranya. Sampai disebut dalam kitabul jima' ada tak silapnya berapa belah dipanggil ski, pacing. Tak ada masalah. Fa'tu harsakum annasyitum, ikut munat lagu mana. Tapi Allah Ta'ala sebut lepas tu nya, wa qaddimu li anfusikum, utamakan yang baik bagi kamu. Wa qaddimu li anfusikum, utamakan daripada kamu. Maka dengan maknanya orang Yahudi dia beranggapan bila setubuh suami duk belakang, kok farak juga boleh anak ni juling tu dipanggil dalil agama. Agama Islam kita dak. Nak pesi mana asal isteri kita asal halal, nak cara mana tak ada masalah, asal maksudnya faraj. Maksud bila lagu tu orang kita nak pesi mana tak ada masalah, tapi utamakan Allah Taala sebut wa qaddimu li anfusikum, utamakan untuk lebih baiklah bagi kamu. Tu dia. Nak menyangkal daripada pahaman Yahudi saat ni. Okey, habis rasa tak ingat dah sebut bahagian bawah ni. Okey, habis bab tu kita masuk bagi poin yang ketiga nak cara walid hari ni nya, pagi ni nya, hukum kelembapan. Mungkin tak ada dah. Kita akan masuk akhir datang babnya bab istihadah dalam haid. Dan yang kedua bab istihadah dalam nifas. Ada dua. Jadi istihadah ni, darah fasa ni boleh jadi ketika orang perempuan mari haid, dan boleh jadi dia mari ketika kita perempuan saat ni nifas. Jadi ada bicaranya 14 masalah. Itu akan datang lah. Cuma akan datang kita sebut secara umum lah, sebab dia kalau teliti sangat penimpal juga lah. Sebab ulama sebut antara ilmu yang detail, ilmu yang dakik, ilmu yang min ghawamidi ilmil kalam, min ilmi nisa. Ilmu yang payah, dah payah kita umum lah. Kalau nak lebih teliti, ngaji secara terperinci boleh, cuma dia makin masuk. Tu kalau buat daurah pun dia makin masuk 3 hari. Ni kita sekadar ni sekali lalu ya, untuk umum saja. Okey, hari ni nak cara lebih kurang mengenai apa nak clear lebih kurang tu, perlu juga tahu lebih kurang hukum kelembapan. Tanya lelaki soal, dia hukum kelembapan bagi perempuan. Apa dia kelembapan? Dia tahulah. Okey, apa hukum kelembapan? Apa hukum? Atau yang lebih kurang hukum kelembapan. Jadi orang perempuan ni dia panggil banyaklah perkara dia kena tahu, kena ikut agama lah. Kalau orang lelaki kita panggil mungkin air wadi saja. Dia ni bukan setakat air wadi, ada juga mengenainya kelembapan. Okey, puai apa secara umum dulu? Apa hukum kelembapan? Najis ke, suci ke? Nak kata apa? Kelembapan.
sikit dengan bahasa Sahih tadi. Kalau kita rujuk dari kitab sama ada kitabul jima' ataupun kitab permata yang hilang. Biasa dengar kitab permata yang hilang. Kalau di pondok dia akan ngaji bila orang saat ni nak nikah. Bila orang saat nak nikah, mungkin 3-4 bulan nikah, akan jumpa tu guru ni kelas prausi. Kelas prausi sebab banyak petua dan banyak perkara lah. Sampai disebut dalam kitab antaranya kalau nak anak lelaki lagu mana, kalau nak anak perempuan lagu mana, kalau nak anak kembar lelaki lagu mana, kalau nak anak kembar perempuan lagu diajar. Disebut dalam kitab-kitab. Dalam setengah kitab Idahul Bab pun ada sebut lebih kurang petua-petua dan cara lagu mana. Tu ni. Kalau dalam kitab Permata Hilal ni sebut jelas sifat bagi zakat, sifat bagi faras. Tak silapnya sifat bagi zakat ada 7 kan. Sifat bagi faras ada 14. Mengamalnya mengajilah. Ayatnya banyak perkara bagi mengenai perempuan saja. Tu dia. Tu secara umum lah. Okey, hukum kelembapan ni kita nak kata dia hukum kelembapan terbit dua lah, sama ada suci atau najis. Maka bila bincang mengenai hukum kelembapan ada khilaf pula. Khilaf ummati rahmah. Khilaf dipanggil perselisihan antara ulama ni adalah satu rahmat bagi kita nak ikut mana. Okey, hukum kelembapan. Sebelum kita pergi kepada hukum kelembapan, gapo nama rima kelembapan? Dia kelembapan. Tahu ke kelembapan ni apa? Dia kelembapan ni. Disebut lebih kurangnya hukum kelembapan faraj. Dia ni cecair. Cecair dia bukan darah, dia cecair yang mengalir keluar daripada faraj. Dia keluar daripada faraj juga. Dan bukan darah. Dia dipanggilnya kelembapan faraj. Iaitu cecairnya keputihan antara warna air mazi dan warna peluh. Sekali lagi, dia kelembapan ni dia panggil cecair. Cecair keputihan. Cecair keputihan antara warna air mazi dan peluh. Warnanya lebih kurang nok air, warna air mazi putih jernih lah. Dan juga warna peluh pun putih lebih kurang. Tu dia. Jadi kelembapan ni sekali lagi, dia kelembapan cecair yang keluar daripada faraj dan warnanya lebih kurang air mazi dan juga peluh. Maka apa hukum dia? Hukum dianya suci ataupun najis. Maka kata Imam Ramli, kalau cecair saat ni dia tubik, dia panggil hak zahir bagi faraj. Perempuan bila dia duduk tinggung, maka ia terbuka. Sama ada kita kata kalau lelaki nak ada wajib kat punggung dia. Perempuan ni bila dia duduk, faraj dia tu terbuka. Maka huk terbuka saat ni dia panggil walaupun duduk dalam. Tapi bila kita duduk bagi cakung, dia terbuka. Terbuka saat ni huk dalam sikit tu dipanggil zahir, hak zahir. Maka kata Imam Ramli, hak zahir farah huk terbuka saat ni, kelembapan cecair yang keluar saat ni dipanggil cecair saat ni bukan najis dan tidak batal wudu. Bukan najis dan tidak batal wudu. Kemudian sekali lagi, bila perempuan saat ni dia duduk tinggung, duduk cakung, maka farah dalam saat ni terbuka. Bila terbuka, zahirnya asal huk dalam, tapi sebab terbuka jadi zahir. Huk zahir tu dia panggil anggota zahir yang kena basuh bila mandi wajib. Tu. Maka kalulah keluar cecair kelembapan saat ni keluar daripada zahir saat ni, maka hukum dia bukan najis dengan makna suci dan tidak batal wudu. Kalau kita ada wudu, tak batal wudu. Tapi bagi Imam Ramli juga, kalau lah huk dalam cecair saat ni keluar daripada hak dalam, dengan mana kalau kita duduk tinggung, keluarnya dalam lagi. Bila keluar dalam lagi, dia panggil
hak batin faraj. Bila dia hak batin faraj, hukum dia najis. Bila najis, kalau ada wuduk, batal wuduk. Okey. Ini bagi Imam Ramli. Adapun Imam Ibnu Hajar, dia sebutnya zahir dan batin saat ni bukan najis. Jadi makna pendapat Imam Ibnu Hajar, kita duduk tengok hok keluar zahir ke, hok keluar dalil ke, bukan najis. Dianya suci dan tak batal wudu. Ni bagi Imam Ibnu Hajar. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, dia bagi kalulah, dia bagi mengikut kepada kedalaman. Orang panggil saat ni apa dia kata? Okey, kata Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Hajar, kalulah zahir dan batin sama ada keluar daripada zahir faraj ataupun batin faraj, dia bukan najis, dia suci. Tu bagi dia. Qadanya mana hok dalil tu? Qada faraj hok dalil ni, qada masuk zakat. Kalau zakat orang panggil sahih berapa? Masuk dalil tu dengan makna faraj dia masuk zakat dalil mana? Sedalam tu dia panggil walaupun batin, tidak dipanggil kelebihan saat ni najis. Dia makna suci lah. Melebihi daripada hak masuk zakat. Kalau zakatnya masuk setahun ni, tiba-tibanya pok tupik ke punya saat ni, lebih lagi, dalil lagi kita panggil. Maka dia panggil kelebihan saat ni adalah najis dan batal wudu. Dekilah lebih kurang. Dan jika kelembapan datang melebihi had daripada tersebut, maka ia adalah najis tanpa khilaf. Kalau lebih daripada had zakat, maka dia dipanggil najis, keputihan saat ni. Itu dia. Okey, poin nak tahu lah lebih kurang. Kalau kira habis dah masuk lebih kurang, kita nak masuk pula ni secara umum dulu. Masa habis dah, cuma secara umum untuk akhir datang. Okay. Dan juga istihad dan juga ifas. Maka bila boleh berlakunya nifas ni, boleh berlakunya istihadah. Istihadah dalil nifas dah mari. Hik pun sama. Ketika perempuan mari hik, boleh juga berlakunya istihadah. Maka bab istihadah ni dia tu boleh tubik sampai tujuh keadaan. Ini kita bicara ke detail lah. Dia akan ada 7. 7-nya pertama dia panggil mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga muqtadah mumayyizah. Yang keempat mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang kelima mutahayyirah mutlaqah. Yang keenam dia panggil zakiratul linnasyan. Yang ke-7 dipanggil zakiratul lil adab. Ada 7 dipanggil keadaan istihadah bagi perempuan. Kita akan sambungkan nanti lah, insya-Allah. Lebih kurang kitanya umur dah lebih kurang 3 minit lagi. Kita akan masuk kepada bulan, hari ni kita bulan Rajab, Syaban, Ramadan. Jadi sebelum ni Allah Ta'ala widah pada kitanya Ramadan, bulan tahun lepas. Jadi tahun ni kita minta pada Allah Ta'ala juga biar boleh juga kita, boleh juga untuk kita buat ibadah pada bulan Ramadan. Jadi kitanya 1 Syawal dulu. 1 Syawal dulu sampai bulan ni kita duduk makan minum. Boleh orang kitanya makan minumnya 3 kali sehari. Pagi, tengah hari atau petang malam. Makan 3 kali sehari kita makan. Dengan mana kita setiap hari dah jumpa dengan nasi. Tu tak kira orang panggil
promosi makin bagi sunat-sunat muakkad tu, goreng pisang, kepuk kote, cendol, CPT, tak kira tu. Dengan mana kita sehari-hari duk makin banyak semua. Jadi kalau jumpa dengan Ramadan, takut kita ni tak biasa. Sedangkan bulan Ramadan ni nak buat ibadah. Itulah kalau bolehnya lo ni berbulan Rejab ni. Teka ini berapa Rejab? Berapa Rejab hari ni? Ayo, 4 Rejab. Okey, 4 Rejab hari ni. Masuk maghrib pani 5 Rejab. Maka kita kena biasa lah ni. Kalau besok makan 3 kali sehari, kalau boleh kurang, dia panggil 2 kali sehari ya. Makan pagi sama esok contoh. Ataupun dia biasa makan 3 kali sehari, makan juga 3 kali. Tapi makan sikit. Kalau sekali kita bubuh dalam pinggir saat ni 2 senduk, masuk senduk setengah. Tu cara kita nak kurangkan supaya kita ni biasa dengan lapar. Bila biasanya lapar tu lapar tapi dia biasa lain. Supaya kerja kuat, supaya buat rumah dan sebagainya. Letih kan letih. Tapi dia biasa. Bila dia biasa, walaupun letih, tak apa. Itulah pepatah Melayu kata, Allah bisa, tegal biasa. Kena biasa. Jadi kita ni Rejab. Rejab ni kalau kita kecek orang bahasa kampung kat, tengah duduk yang panggil gembur tanah. Nak ni bulan Rejab kita gembur tanah. Sebab tu ada dipanggil istighfar Rejab. Allahumma firli wa tub alayya. Istighfar Rejab, biar Allah Taala ampun dosa-dosa kita dulu. Masuk Syaban kita boleh start tanam. Nak tanam pokok pisang ke, ibarat tanam pokok duri ke. Tu. Bila tanam masuk Ramadan, kita kecek mudah kan? Wa amal sani jeliga model. Tu. Siapa disebutnya? Orang yang tidak mula menanam tidak layak untuk menuai. Orang yang tidak mula untuk menanam, tidak mula untuk membajak, tidak layak dia untuk menuai. Orang yang tidak bekerja, tidak layak dia untuk mendapat gaji. Tiba-tiba tak kerja minta gaji. Boleh? Tu maka kita lah ni Rejab, Syaban kena biasa. Biasa dengan tok makin mana. Sebab bulan Ramadan sebulan 30 hari ataupun 29 hari tu, dia panggil kena tahan daripada lapar. Maka lah ni kena biasa dah. Tengok orang bagi buat pertandingan lomba lari, pertandingan kata ni, tandingnya sehari ya. Tapi lama mana dia buat latihan, latih tubi. Tanding sehari itu ya. Tapi latihnya setahun. Buat latih, tengok orang main bola. Nak tandingnya tak ada lo ni hari-hari dia berlatih. Sama juga kita kena berlatih kan. Berlatih besok dengan lapar. Barulah masuknya Ramadan, masuk dalam keadaan kita ni besok. Terlebih kurang mudah-mudahan Allah Ta'ala wui kepada kita ni dia bagi boleh masuk dalam bulan Ramadan pada tahun insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.